Baik, selamat petang. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam sembang santai kita di sebelah petang. Seperti mana yang dijanjikan, kita tetap bersama anda di PVC TV dan kita akan bawakan dari masa ke semasa perbincangan bukan hanya menyentuh tentang perkembangan politik mutakhir ini, tapi juga soal-soal kepentingan rakyat sejagat ataupun rakyat ramai. Dan saya hanya memilih tajuk pada petang ini yang kita lihat sebagai satu tajuk yang agak kena dan tepat pada keadaan sekarang ni. Susah rakyat ni, siapa yang nak bantu ataupun siapa yang ambil peduli, itu perkara yang jelas kalau kita tengok secara terperinci. Memang akhir-akhir ni keadaan ini menjadi semakin meruncing. Jadi hati kita rasa terpanggil untuk berbicara perkara ini kerana apa? Kerana kita lihat kesungguhan beberapa tokoh yang tidak ada jawatan seperti yang saya sebutkan sebelum ini, seperti Ustaz Abid Liu dan beberapa orang lain. Mereka ini berhempas pulas ke kiri dan ke kanan, ke belakang dan ke depan, menggunakan apa saja yang ada untuk membantu rakyat. Bila kita sebut soal pembelajaran daripada rumah, masalah gadget dan sebagainya, Ustaz Abid Liu, kalau kita tengok dari beberapa videonya, tak mengambil masa lama untuk bertindak membantu. Tapi setakat mana, selama mana Ustaz Abid Liu mampu untuk menjalankan kerja-kerja amal yang sebegini, sudah pastilah akhirnya kita pulangkan kembali soal tanggungjawab ini kepada kerajaan yang memimpin sekarang ini. Sudah pastilah menteri yang memimpin Kementerian Pendidikan umpamanya harus melihat perkara-perkara ini. Bukanlah selepas kita melihat kecenderungan, kesungguhan Ustaz Abid Liu, maka kita lepas tangan. Dr. Jidin selaku Menteri Pendidikan harus ambil kira perkara ini. Saya nampak banyak kepincangan-kepincangan ini yang boleh menjurus ke arah rasa tidak puas hati rakyat, rasa tertekannya rakyat dalam usaha mereka untuk menyesuaikan diri dalam pembelajaran sempena dengan COVID-19 yang sedang melanda kita. Jadi ini perkara yang kita harus ingat bahawa tidak semua ibu bapa yang mampu, tidak semua ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai, ada cita-cita tentang penggunaan telefon bimbit, gadget ini secara silih berganti kerana anak ramai. Jadi macam mana dia nak sesuaikan diri untuk pembelajaran atas talian ini? Maka ini satu perkara yang harus ditangani dengan bijaksana. Saya bersetuju dengan beberapa kawan saya yang menyatakan bahawa kalau cara begini pendidikan kita biarkan tanpa kita cari satu perkara untuk kita atasinya, maka generasi mendatang ni akan musnah cara pembelajaran. Mereka tidak ada lagi soal bagaimana nak berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain-lain bangsa. Mereka tidak merasai suasana yang seronok di sekolah. Mereka tidak mengetahui environment yang memerlukan satu semangat berpasukan dalam kerja-kerja core kurikulum umpamanya. Ini perkara yang menakutkan kita sebenarnya. Kalau kita teliti, saya bercakap berdasarkan kepada pengalaman. Anak kita yang masih berusia 7 tahun, yang tamat tadika, baru nak masuk darjah 1 umpamanya. Apabila tergencat dari segi sudut pembelajaran yang lebih ke arah dalam talian ini, ia menunjukkan bahawa banyak perkara akan timbul, soal fokus, soal disiplin. Kalau dulu mungkin disiplinnya agak bagus, pergi ke sekolah, kita akan dikawal sila oleh guru dengan bijaksana, dengan sistem disiplin yang kemas. Tapi di rumah, saya yakin agak longgar. Kerana ialah tak semua ibu bapa yang sibuk dengan tugas untuk mencari makan dan sebagainya dalam keadaan COVID ni, ibu bapa pun perlu juga untuk memastikan soal-soal pendapatan keluarga ini akan menjadi fokus utama, kerana tanpa, kalau dapur tak berasap, susah juga sama ada suami ataupun isteri. Apatah lagi sejak mutakhir ini banyak masalah yang timbul kerana apa? Kerana keluarga gagal untuk mengurus selia dalam keadaan yang begitu tertekan. Saya nampak bahawa fenomena yang kita lihat sebelum ini, kita dapat lihat selepas PKP yang pertama, masuk PKP yang kedua, bagaimana mereka
menyerbu pajak gadai umpamanya, apa tempat lagi yang ada untuk mereka meneruskan kehidupan? Ini perkara yang harus diambil kira, diatasi segera. Bukan kita nak letakkan kepercayaan, letakkan bebanan ini kepada seseorang saja, kepada kerajaan semata-mata, tetapi kerajaan perlu menjadi dan mencari jalan bagaimana nak mengatasi masalah ini. Saya bercakap begini atas dasar apa? Kalau kita lihat ada juga bukan hanya pajak gadai, ada juga individu tertentu cari jalan untuk cagar telefon umpamanya. Kerana dah tak ada benda lain. Saya tak tahulah selepas moratorium yang tak terbabit dengan moratorium sebagainya, kita akan tengok banyak kereta-kereta yang akan kena tarik dan sebagainya. Ini fenomena yang begitu menakutkan kita, dan saya yakin perkara yang perlu diatasi adalah bagaimana kita cuba untuk memastikan perkara ini dapat diatasi. Baik, walau bagaimanapun, kalau kita tengok memang apa yang diperkenalkan oleh kerajaan seperti pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat prihatin umpamanya, mesej yang jelas akibat daripada COVID yang saya sebutkan tadi telah diserap dalam beberapa usaha kerajaan ini, dan fokus prihatin ini memang kita tengok niat yang cukup baik dengan usaha untuk memulihkan ataupun merancakkan kembali ekonomi dengan memberikan bantuan tunai kepada rakyat. Dan bagaimana kita nak memaksimalkan bantuan tunai ini? Ini satu perkara yang jelas yang harus kita lihat. Analisa yang dibuat oleh banyak pihak yang saya kutip dalam perbincangan ini yang memperlihatkan bahawa perbelanjaan rakyat kepada produk makanan ini berasaskan pertanian dan juga pemprosesan makanan adalah lebih utama dan lebih tinggi. Hanya menjana gaji rakyat secara langsung dan tidak langsung dalam puratannya adalah 8.1% saja. 91.9% gaji rakyat yang diperolehi pada pasaran buruh dijana oleh pembelanjaan ke atas produk bukan makanan, iaitu dalam bentuk perkhidmatan. Ini perkara-perkara yang mencetus suasana yang kita perlu hadapi, kita perlu tengok secara teliti, dan implikasi kepada dua perkara ini adalah untuk memastikan kebajikan dan juga kelangsungan hidup rakyat ini lebih utama. Baik, saya nak pergi satu persatu kerana tajuk petang ini kita nak fokus pada masalah rakyat, dan bantuan-bantuan ini yang kita lihat umpamanya bantuan keuangan daripada kerajaan yang lebih kepada one off ini, sebenarnya ini adalah bersifat sementara, dan kalau nak sebut tak cukup, memang tak cukup lah. Itu jawapan yang tepat lah. Kerana bagaimana mereka nak menangani sedangkan masalah yang tertinggal di belakang ni yang 2-3 bulan lepas pun belum settle. Jadi kalau dapat sedikit wang cash, dia untuk mengatasi masalah yang dipikulnya sebelum ini. Jadi bagaimana mereka nak berhadapan dengan hari-hari hadapan. Ini satu perkara yang jelas yang perlu diambil kira secara baik oleh kerajaan. Baik, saya nak pergi kepada apa yang saya sembang pada hari ini. Bila keadaan ekonomi begitu meruncing, kehidupan menjadi semakin teruk, jadi kesannya tentulah banyak kepada rakyat. Dan satu contoh yang jelas yang boleh kita bagi contoh kepada para penonton pada petang ini adalah pemandu Grab. Jadi kita ada visual yang boleh kita ketengahkan untuk sama-sama kita tengok. Inilah yang sampai kepada PVC yang kita nak tengok kesan daripada serangan COVID ini. Soal pendapatan semua pihak terjejas. Pemandu teksi, penjual goreng pisang, peniaga pasar malam, peniaga kecil dan banyak lagi. Satu contoh petang ni kita nak sajikan kepada anda. Kalau dapat kita tunjukkan visual pemandu Grab yang mendedahkan bagaimana suasana beliau. Silakan kita nak tengok visual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Razak. Saya mewakili pemandu e-hailing full time khususnya Grab
nak beritahulah situasi dan keadaan musim PKP 2.0 ni. Kita bertugas sebagai pemandu Grab. Pertama, job yang kami diterima sangat kurang. Okay, kalau tengok income saya hari ni, belum dapat apa-apa income. Saya dah keluar sebelum pukul 7 pagi, saya dah keluar. Okay, semalam pun saya dapat RM64.60 daripada pagi hinggalah ke malam. Okay, saya dah pusing-pusing dah 1 KL kan. Nak dapat job tu memang susah. And saya terpaksa tanggung banyak kos minyak, kos maintenance dengan jalan yang tak berapa elok sekarang ni. Okay, belum lagi ditambah pihak e-hailing Grab ni tolak komisen 20%. Jadi tak berbaloi lah kalau kami buat job. Kemudiannya kos kehidupan kat sekarang ni pun sangat tinggi. Isteri pun dah diberhentikan kerja, setiap anak sekolah lagi nak kena sediakan. Jadi saya haraplah pihak berwajib dapat ambil keluh kesah kami ni. Pertamanya, dapat mengurangkan komisen daripada pihak e-hailing ni. Sekurang-kurangnya kurang 10% ke 15% ke. Sebab amat terkesan sekarang ini. Jadi selain tu kami Baik, okey. Kita tengok bagaimana pengakuan pemandu Grab. Contoh yang kita dapat, bagaimana kos yang dihadapi begitu meningkat, kos minyak, kos maintenance, dan terpaksa tolak komisen 20%. Dan dalam rayuan yang kita tengok tadi, dia minta supaya kurangkanlah kepada 10 atau 15%. Memandangkan kos kehidupan yang semakin tinggi, anak pun bersekolah dan isteri baru dibuang kerja dan sebagainya. Ini keluhan-keluhan yang harus diambil kira. Itu perkara-perkara yang melingkari kehidupan masyarakat kita hari ini, yang kalau tak dikawal, kalau tak diambil tindakan ataupun tak diatasi segera, saya yakin banyak permasalahan akan timbul. Baik, petang ni saya nak baca sahabat-sahabat sebelum kita bincang lanjut. Sahabat-sahabat yang berada di talian, Saudara Azwan Basir, Assalamualaikum Tok. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saudara Samsudin Yusof, lambatnya mula, minta maaf. Lain ada masalah ni, kebanyakan bangunan menggunakan line, jadi dia ada sikit kacau. Tapi tak apalah, walaupun lambat Samsudin, kita mulakan juga walaupun agak lebih 15 minit ke 10 minit. Dia terpaksa kita tangguhkan. Dan Zikri Mat KK, kerajaan nak buat tetapi banyak campur tangan ahli politik yang memecah belah masyarakat, bawa ke arah niat jahat pemimpin tertentu nak berebut kuasa saja. Tak dinafikan dari apa yang dinyatakan oleh penonton-penonton ini, menampakkan bahawa telahan masing-masing mempunyai perkiraan dan bukti tertentu. Jadi kalau kita lebih utama kepada soal merebut jawatan, pangkat dan kedudukan, maka akhirnya rakyat akan terbiar begitu saja. Rakyat akan tidak dipedulikan kerana yang lebih penting adalah how to survive politik mereka untuk berada di persada. Dan ini perkara yang cukup bahaya, seperti mana yang saya selalu sebut dalam live saya sebelum ini, cukup bahaya. Kerana apa? Kerana rakyat adalah sebenarnya adalah tuan kepada kita, kepada semua, kepada menteri, kepada wakil rakyat, kerana mereka ini harus diberi keselesaan seperti mana yang kita janjikan dalam kempen-kempen kita sebelum ini, dalam amanat-amanat kita sebelum ini. Baik, Ahmad Dio, wah seorang aja ke yang tengok live ini, visualnya tersekat-sekat, tak apa, minta maaf kerana mungkin ini yang tadi yang kita terpaksa akui bahawa ada kelemahan line pada hari ini. Okey, Hamzah Kuwaiti, terima kasih Hamzah kerana sudi bersama. Idris Awang, Kota Kinabalu, clear. Oh, jauh. Kota Kinabalu harap okey petang ni. Tapi di kawasan Kuala Lumpur ini agak mendung, tapi tak hujan. Cikgu Azmi, Cik Will, seorang guru yang saya nampak merupakan guru yang begitu aktif. Terima kasih cikgu kerana sudi menonton PVC TV.
Kamaru Barin, mari kita mengubah makna politik agar lebih berorientasikan kepada urusan rakyat. Betul, saya setuju. Dan kita ubah perkara itu. Sebab tu saya lari juga sikit-sikit. Sebab saban hari, saban malam kita dengar semua bercakap tentang politik, bercakap tentang kelemahan individu tentu. Tapi kita tak mengenengahkan perkara-perkara yang menyebabkan kalangan pemandu Grab, pemandu teksi menghadapi masalah. Kalangan peniaga pasar malam tak boleh meniaga. Jadi di mana mereka nak kaut pendapatan kalau dengan kesan PKP ini, walaupun kita tahu sebenarnya niat tu baik untuk kita mengekang penyebaran COVID-19 ini. Tapi dalam masa yang sama, kita kena akur juga bahawa rakyat tidak boleh hidup dalam keadaan yang tidak ada pendapatan. Tidak ada aktiviti yang boleh menyara kehidupan keluarga. Jika ini kita sekat, kita tak fikir bagaimana nak menghalusi dan mengatasi, akhirnya kita akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar selepas ini. Menghapuskan keyakinan terhadap corak perkhidmatan wakil rakyat umpamanya. Berapa ramai yang turun ke bawah untuk melihat sendiri seperti yang dilakukan oleh Abid Liu. Rakyat sudah pastilah bertanyakan apa yang boleh kerajaan bantu dalam saat yang sebegini. Dia tidak tanya langkah-langkah yang diambil macam mana. Mesyuarat pagi dan petang dia takkan tanya. Rakyat akan tahu boleh tak atasi masalah yang kami hadapi. Kita marah kepada kalangan orang yang menjual di tepi jalan, tapi kita tak bagi satu solusi yang baik kepada mereka untuk mengatasi masalah sekarang ini. Itu sebab saya kata langkah yang dibuat oleh ACP Nik Izani, saya cukup puji sampai ke hari ini. Saya tabik spring pada tuan. Kerana apa? Walaupun bukan maknanya dia menggalakkan orang melakukan kesilapan yang menyalahi undang-undang, tetapi dia menyantuni orang yang terbabit itu atas dasar kemanusiaan. Dua benda yang berbeza. Soal kemanusiaan, soal undang-undang. Kita kan yang buat undang-undang. Kita yang tahu keadaan apa yang sebenarnya berlaku. Apakah tidak ada soal tolak ansur dalam soal kemanusiaan? Mesti kena ada. Jadi ini yang rakyat dah. Bukan bermakna kata dia membabi buta, membenci kerajaan yang ada. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin tahu perkara-perkara ini untuk mengatasinya bagaimana. Kerana beliau selaku seorang Perdana Menteri memang kena menghalusi melihat perkara ini. Cuma kadang-kadang bila menyentuh tentang soal tindakan kita yang tidak berapa konsisten ini, flip-flop, menjadikan rakyat serba salah. Orang ni umum lain, orang ni umum lain. Jadi maknanya keadaan rakyat akan tertanya-tanya yang mana satu yang harus diikut dalam keadaan pandemik yang begitu menyusahkan dan menyukarkan kehidupan. Baik, Agus Salim, siapa tak nak kuasa? Semua ahli politik gila kuasa. Kalau tak gila kuasa, tak adalah kerajaan tebuk atap. Dah lah tebuk atap, tak nak lepas jawatan pula. Dah tahu dah tak ada sorangan. Agus Salim, terima kasih. Saya bagi ruang pada anda untuk meluahkan perasaan. Walaupun talian kita agak sangkut-sangkut, tapi cuba nak buat macam mana. Itu soal orang kata teknikal. Nida Abdullah, good inisiatif Datuk, prihatin rakyat. Terima kasih. Kerana sejak saya dengan sahabat saya Wong menubuhkan ataupun mengadakan PVC TV ini, kita mengharapkan kita dapat membantu sesuatu menjadi suara kepada rakyat untuk kurang-kurangnya mengenengahkan perkara-perkara yang boleh membantu. Mungkin juga boleh memberitahu kerajaan apa masalah yang melingkari kehidupan masyarakat ramai yang perlu diatasi segera. Okey, Hafiz Zulkifli, masih adakah kredibiliti pada Presiden UMNO? Semalam kita dah cakap lah pasal kredibiliti Presiden UMNO ni kan. Nak kata tak ada lagi. Nak kata tak ada pun ada juga. Tapi kita tunggulah macam mana orang nak menyatakan bahawa Datuk Seri Zahid ni dilihat sebagai liability kepada UMNO kan. Apakah saudara ada hujah tentang itu? Berdasarkan perkembangan mutakhir ini, kiri dan kanan Presiden Parti dihenyak dan disuruh berhenti dan berehat dan sebagainya. Soal kredibiliti ini merangkumi semua aspek, termasuklah soal-soal yang bersentuhan dengan keadaan kes-kes peribadi dan sebagainya. Baik, Azwan Basir, ahli politik suka cium isu yang sepatutnya jadi juara rakyat. Betul. Kadang bukan dia nak tak cium, dia cium bau. Tapi dia sesema. Kadang-kadang bukan rakyat dia cium masalah tapi dia tak bau sebab dia sesema. Jadi masalah rakyat terbiar begitu saja.
Contohnya masalah Grab tadi, bukannya juara atas sifat-sifat resis dan sebagainya. Apa reaksi Datuk? Kita tak amalkan soal resis ni. Sebenarnya, kalau bermain politik, menjadi pemimpin politik, atas dasar untuk kita menjadi juara kaum, maka akhirnya Malaysia takkan berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Sepatutnya kita ketepikan soal, tak timbul soal resis. Kerana yang paling penting adalah bagaimana kita membantu semua masyarakat yang berhadapan dengan masalah. Bukan satu kaum saja yang susah dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Semua kaum merasakan. Jadi kenapa kita nak mengasing-asingkan kaum ini dan sebagainya? Kerana yang paling utama adalah kita menyantuni semua bangsa, semua kaum di Malaysia yang berhadapan dengan masalah ini. Samsudin Yusof, kerajaan tak boleh bayar allowance masa PKP, duduk rumah tak boleh cari makan. Betul lah. Duduk rumah susah. Suami tengok muka bini, bini tengok muka suami, kan? Dulu bila kerja masa di luar tu lama. Tapi sekarang ni bila berdepan dengan orang rumah 24 jam, maka dia jadi perkara lain pula lah. Kadang-kadang yang tak angin pun jadi angin. Jadi ini perkara-perkara yang boleh kita sifatkan sebagai kesan daripada PKP selepas pandemik COVID-19 ini. Jafar Osman, kerajaan sekarang tak ambil keluh kesah rakyat. Dengan bagi duit one off boleh makan 1 tahun ke? Betul. Saya dah cakap tadi. One off ini dia bersifat sementara. Jadi kalau ini menjadi amalan, maka akhirnya bagaimana rakyat nak meneruskan kehidupan dalam bentuk yang lebih orang kata lebih panjang, lebih lama. Apakah 1 tahun yang seperti yang Jafar kata ni? Tak mungkin. RM500 ni 2 minit pun habis. Bayar hutang beli buku, bayar hutang lama-lama habis. Itu sebab saya kata sedang menanti ni 2-3 sebulan 2 lagi, makna banyaklah kereta kena tarik, rumah kena lelong dan sebagainya, kerana yang disebut lanjutan kepada pinjaman itu tidak dijalankan secara automatik. Perlu orang kata perbincangan dengan bank dan sebagainya. Jadi benda-benda yang macam ni mengganggu sedikit kehidupan masyarakat. Termasuklah soal-soal yang disentuh sebelum ini, pengeluaran KWSP dan sebagainya. Itu perkara lama yang tak habis-habis lagi saya kira. Tak habis-habis lagi. Mungkin tentang Grab tadi. Ada sebut one off 500 kepada pemandu e-hailing. Tak tahulah dah dapat ke belum. Bila dapat. Jadi benda-benda macam ni yang melingkari kehidupan kita. Cuma satu je lah, saya tak dapat aduan daripada pemandu teksi. Masa saya duduk di kementerian tu, bertalu-talu, hari-hari ada macam-macam memorandum soal tertekannya pemandu teksi, persatuan, macam-macam persatuan, ada persatuan yang agresif, adakan perhimpunan di depan bangunan kementerian. Makasih bagi air. Macam-macam guna sedikit cara kita menghentam kementerian dan sebagainya. Tapi hari ini tak berlaku. Teksi tak ada masalah hari ini. Cuma Grab ada masalah. Saya nampak teksi alhamdulillah lah dah dapat mengatasi masalah. Tak ada macam dulu yang DSM. Tak hari-hari ada timbul macam-macam masalah. Tapi sekarang alhamdulillah saya bersyukur selepas kerajaan Perikatan Nasional ambil alih di bawah Datuk Seri Wee Ka Siong, masalah pemandu teksi sudah selesai. Tahniah saya ucapkan kerana tak ada masalah. Cuma Grab ni yang mengadu banyak ada masalah. Tahniah juga kepada saudara Kamal kerana berjaya mengemudi GTSM dengan baik sehingga mengatasi segala masalah pemandu teksi. Jadi saya nak ubah sikit perkara-perkara lain. Nida Abdullah, Datuk patut jadi wakil rakyat. Tak apalah. Saya jadi wakil rakyat dalam TV cukup lah kan. Jadi orang lain lebih hebat Nida kan. Kita ni ada apalah sangat. Fauzan Nazri, ahli politik boleh datang dan pergi. Betul. Tak terlayan dah. Kita ada raja, pasukan mentadbir kerajaan, government servant pun masih ada. Masih boleh beroperasi Malaysia, betul. Kan? Dia apa kita nak takut kan? Dia orang boleh datang dan pergi. Samsudin Yusof masuk lagi. Datuk pandai cakap je, PKP tak ayat selamat. Tak faham. Dia memang pandai bercakap Cik Samsudin. Kita bercakap ni untuk bagi pihak rakyat je kan yang nak tolong. Buat macam mana kita tolong bercakap ni pun dah tolong. Kalau tidak you tak boleh mesej kat sini nak bercakap. Tak ada tempat nak bercakap. Betul tak? Baik, terima kasih kepada Hamdan Sarabani yang menonton.
Mana duit interim yang dijanjikan Datuk? Tipu sajalah selama kerajaan ni. Wallahu alam bisawab, susah nak jawab. Nish Hussein dan nasib Presiden UMNO tak jadi PM. Dia timbul okeylah kan. Kita sembang pasal masalah rakyat hari ni. Salam Datuk, keluar dalam berita PM Itali resign sebab hilang majoriti ahli parlimen. Di negara kita Malaysia, PM yang bukan datang dari PRU14 sampai sekarang tak buktikan dia mempunyai sokongan dalam Dewan Rakyat. Itu satu perkara yang memang dibahaskan di mana-mana lah. Bila kita gagal membuktikan kita ada majoriti dan kita ada sokongan yang padu, sukar juga kita nak jawab dalam keadaan sekarang. Baik, kepada anda yang baru menyaksikan di BBC TV ni, sila layari kami di Facebook dan juga YouTube, subscribe, dan kita terus berusaha untuk sekurang-kurangnya menjadi suara kepada anda, bercakap apa saja. Asalkan anda tidak bercakap perkara-perkara yang mengarut. Tapi kalau bercakap mengarut pun saya akan baca. Kerana kepribadian anda terselah dengan ayat yang anda nyatakan dalam komen ini. Kalau komen anda indah, sinis, tajam, anda menunjukkan seorang yang pakar dalam menyampaikan resah gelisah. Cara menulis itu mesti menggunakan adab dan tata sila serta sopan kita. Baik, Hafiz Zulkifli, one off tu dedak untuk tutup mulut rakyat. Setahun lalu masa jatuhkan kerajaan, rakyat suka. Tapi lah ni dah jadi backfire. Betul lah. Dia bukan kata dalam politik saja. Dalam kasih sayang keluarga. Kalau dalam keluarga tu kita lah salah seorang yang boleh dikatakan berduit sikit. Kita beli kasih sayang keluarga kita dengan menggunakan duit. Balik kampung, RM50 sini, RM100 sini, RM50 sini. Semua adik-adik beradik semua dapat. Dan akhirnya ada satu ketika kita akan gagal memberi selepas kita pun, ialah rezeki ni kadang-kadang ada rezeki lebih, kadang-kadang tak lebih. Tapi bila kita membeli kasih sayang untuk mengeratkan dengan duit, kasih sayang tidak akan kekal. Macam tu juga dengan politik. Kalau anda menggunakan kehebatan, menguasai dengan bentuk kebendaan, akhirnya bila tak ada, dia macam semut lah, semut dengan gula. Gula dah tak ada, semut akan lari, percayalah. Dan pokok bila condong, kelapa bila condong, kura-kura pun boleh panjat. Ini perkara yang harus kita lihat dan kita perhatikan juga. Baik. Mat Ali dan share tu, terima kasih Ali. Yang mana boleh kita bolehlah kita ni sembang petang-petang macam ni je lah. Bukan kata nak terlalu berat sangat pemikiran, kerana sambil-sambil kita tak boleh pergi mana kan. Saya sampaikan juga apa yang hajat yang nak disampaikan tadi tentang pemandu Grab. Kalau ada masalah-masalah yang boleh saudara ketengahkan, silakan. Saya terbaca seorang wakil rakyat di negeri Kelantan yang senang je. Dia bagi nombor telefon, tajuk dia mudah, tak payah tulis panjang-panjang. Dia kata WhatsApp putus beras. Ini nampak tak? Dia ada idea untuk membantu. Bila sebut putus beras, dia dah tahu orang tu mengalami masalah. Tak ada beras, tak ada makanan. Jadi maka senang. Dia akan bantu. Jadi bila ada wakil rakyat yang prihatin macam ni, saya rasa insya-Allah lah rakyat pun boleh terima sebagai pemimpin. Dan kalau kita bawa diri kita saja untuk kepentingan kita saja, tanpa memikirkan hak dan juga hasrat rakyat untuk bangkit daripada kejatuhan sempena dengan COVID-19 ni, saya rasa tunggulah nasib kita akan datang. Rakyat akan tolak begitu-begitu saja. Baik, Ramli Lee, Aisina tanpa syarat, apa cerita? Rakyat hendakkan yang itu. Ni Aisina ni sepatutnya tak berlaku masalah. Tak berlaku masalah sebenarnya. Aisina ni. Kita dah bercakap tentang Aisina, tiba-tiba dia jadi air kelabu. Jadi rakyat marah lah. Saya kalau duduk peringkat rakyat pun saya marah. Kan? Sebab kita dah bercakap untuk memberi sinar, tiba-tiba sinar tu menjadi tidak bersinar lagi. Kilau pun dah tak ada. Jadi apa benda sampai hari ni tak dapat diatasi, kan? Saya simpati dengan rakyat dalam hal ini. Ibnu Da nak tanya, adakah bertentangan dengan perlembagaan undang-undang cabar keputusan darurat tu? Sebab ada yang kata yang cabar tu pendahaka, betul ke? Yalah, dia orang tulis surat rayuan, bukan bermaksud menderhaka kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Telahan masing-masing. Bila kita bercakap tentang hasrat usaha atas kapasiti dan kepentingan politik, macam-macam telahan yang kita akan buat.
Macam-macam tuduhan yang kita akan buat. Sedangkan kalau cara yang lembut begini dianggap derhaka, saya kurang bersetujulah. Saya kurang bersetuju sebab yalah, ini cara dalam sistem demokrasi negara kita. Kita merayu, sembah maklum, kita minta tuanku tengok, bukan sembah derhaka tu. Kalau sembah derhaka cara lain. Pada saya lah, kalau salah saya minta maaf lah. Baik, Datuk, bila nak mengacara MotoGP balik? Rindu nak dengar suara zaman tu dulu-dulu. Hadi Pedrosa. Wah, MotoGP, motocross lah. Motocross semua sebab alhamdulillah lah. Boleh lagi. Tapi dah tua-tua ni dia nafas dia terputus-putus juga lah, macam talian hari ni lah. Dia terputus-putus juga sebab ramai guna kan. Tak boleh pergi ke mana dalam PKP ni, jadi orang banyak gunakan internet. Hamdan, barang dapur semakin mahal. Menteri KPDNKK buatlah sesuatu. Yalah, Menteri KPDNKK sekarang ni buat apa kita pun tak tahu. Dulu Saifuddin Nasution kita nampak juga dia bekerja. Yang ni saya tak tahu. Siapa Menteri KPDNKK pun saya tak berapa nak ingat nama. Susah nak tahu juga. Jadi 70 orang dalam kabinet. Tolonglah Tan Sri Muhyiddin tu buat kerja kan. Bukan duduk dalam kabinet duduk diam je. Bila masalah ni, inilah time kita nak tunjuk pada rakyat. Kabinet yang boleh bekerja kan. Kalau barang pun tak dapat kawal selia, susah. Saya baru ni beli ubat di farmasi. Rupanya farmasi pun berbeza ubat. Sini RM4, sana RM6. Saya pun tak tahu kawal dia bagaimana. Jadi masalah dia rakyat lah kan. Kena terima jugalah. Fazli Syam Halim, terima kasih kerana sudi menonton. Tadi pun dia ada WhatsApp mengadu tentang masalah rakyat. Saya rasa saya simpati jugalah, banyak benda-benda lain. Dia kata ramai kawan-kawan kita dah nak kena tarik sebagainya. Inilah benda yang kita kena ambil tahu. Bukan kita ambil tahu tentang kita nak jadi presiden bila, kita nak boleh berkuasa bila, pilihan raya umum bila. Yang rakyat nak makan pun tak boleh. Kita duk sembang pasal pilihan raya umum akan diadakan bila. Bila apa, COVID masih lagi duk teruk lagi kan. Oh Zaidi, Pro Zaidi turut watching, terima kasih Adi. Abu Sam, ini Abu ni, tengok, saya boleh ingat ni. Abu Sam ni salah seorang pemandu teksi limousine yang turut terkesan, dia kata turut terkesan. Pendapatan pun entah ke mana dia sekarang. Kenapa kerajaan menggunakan bas untuk mengangkut penumpang yang tiba di KLIA untuk ke pusat kuarantin? Kenapa tak gunakan teksi yang beroperasi di KLIA? Kami dipinggirkan kenapa? Ini sebenarnya kan. Menteri pengangkutan bagus. Bercakaplah Menteri Pengangkutan. Datuk Seri Wee Ka Siong. Dulu bila Anthony Loke macam-macam kata kerana DAP dia serang macam-macam. Dia bukan pasal parti tau. Pasal nak bekerja untuk rakyat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita berhujah berdasarkan kepada fahaman dan kiblat politik kita. Orang yang tak sealiran dengan kiblat politik kita, walaupun boleh buat kerja, pada kita tak bagus. Saya tak berapa setuju sikit lah. Tapi tak apalah, pandangan masing-masing ada pandangan kan. Husin, ejen pelancongan. Penjana khas untuk travel agensi hampir. Bajet yang diumumkan hanya sedikit sampai ke bank. Pihak terpaksa buat saringan ketat untuk luluskan pinjaman 2/10. PM abaikan sektor pelancongan. Saya tak nafikan perkara ni. Saya, Husin, memang pelancongan memang teruk wang. Pelancongan memang teruk. Habis, you buat ferry ke, you buat apa ke sekarang. Hotel pun tutup. Kat Penang baru ni, ada kita baca, tutup. Jadi apa nak jadi? Orang sebut tentang tak jejahkan pelaburan seperti yang Menteri Menteri Kewangan sebut kan. Datuk Najib dah perli dah dalam beberapa dia punya hantaran di media maya ni kan. Kena tengok sendirilah. Datuk Najib pun ialah dia bekas Perdana Menteri. Dia ada idea juga untuk diketengahkan. Baik, Datuk Ismail Ahmad watching. Terima kasih Tok kerana sudi. Hafiq Azlan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menteri KKMM senyap aja sedangkan anak-anak nak belajar, tiada capaian internet yang baik, buatlah sesuatu. Ini dan semua orang tahu kelemahan ni, semua orang tahu. Kan? Kadang-kadang dia tak faham tu. Orang pergi perli bawa cari dalam kebun getah, bawa phone dalam kebun getah, kebun kelapa sawit. Betul orang. Dia tunjuk dalam kelapa sawit ni bawa phone. Tengok, internet di sini baru dapat, rumah tak dapat.
Itu semua rakyat kreatif. Dia beli, dia naik atas pokok, dia macam-macam. Tapi kenapa kita tak ambil benda tu sebagai satu protes? Protes yang tajam. Contoh. Jalan tu teruk, jalan raya ni teruk. Rakyat dah macam-macam cara dah minta. Akhirnya tetap ada lubang di tengah jalan. Dia buat apa? Dia pergi tanam pokok pisang kat tengah jalan. Bukan bermakna rakyat buat kerja bodoh. Tak. Dia sindir wakil rakyat. Kenapa tak boleh atasi masalah ni? Rakyat sekarang dia guna apa? Kepakaran untuk menyindir. Jadi kalau kita tak faham sindiran ni, makna kita tak tahulah apa nak buat. Dian Ibrahim, Datuk, ulas sikit kegagalan PN menangani COVID. Saya yakin ini satu kegagalan yang sentiasa dicakap di mana-mana. Saya tak tahulah Menteri Kesihatan sekarang siapa. Saya pun dah lupa. Dulu Dr. Zul saya ingat jugalah. Sebab jarang-jarang ada, cuma ketua pengarah saja yang bercakap selalu. Baik, alias Musa, SOP mesyuarat masih tak ikut di kebanyakan sekolah menengah. Sila ketengahkan, Datuk. Baik. Ini satu perkara lain. Ni zaman tarikh-tarikh terdekat ni dah terima notis nak serahkan buku teks. Tak tahulah sama ada nak diserahkan secara apa ni, orang kata apa, drive thru ataupun bersemuka. Bila bersemuka ni ada masalah lain sebab ibu bapa guru pergi semua ni dalam apa ni, jumlah yang agak ramai. Jadi ini benda kena atur betul-betul. Kalau kita nak buat sesuatu yang betul, biarlah kita tengok teliti kesan dan sebagainya yang kita nak buat. Okey, Clay Tanjung, kongsi sikit Datuk pengalaman Datuk yang tak boleh dilupakan semasa bekerja di bawah Wabi Anthony Lok. Kongsi pengalaman ialah saya, Clay Tanjung, memang bolehlah kongsi. Tapi ialah 22 bulan panah buntut memanjanglah hari-hari. Start daripada teksi, lori, bas, saya kadang-kadang saya mati. Dalam keadaan sekarang ni, kalau duduk kat situ lagi saya rasa mungkin semakin teruk lah. Kerana apa? Kerana ialah bukan orang tengok kerana kita nak menyelesaikan masalah. Tapi dia nak tengok bagaimana dia beri tekanan politik kepada kita untuk memberikan kegelisahan kepada kita. Jadi masa bila kita nak tumpukan kepada kerja untuk lihat masalah rakyat, ada yang orang tua yang umur dah berapa tapi tak boleh sambung permit teksi dan sebagainya. Orang tua yang terpaksa masih bayar sewa teksi, terpaksa pinjam alung dan sebagainya, dia datang kat kita juga. Tapi sekarang alhamdulillah, seperti yang saya sebutkan tadi, tak bunyi langsung masalah teksi. Di zaman COVID ni, tak bunyi langsung. Kerana apa? Mungkin dah settle, dah selesai masalah. Cuma yang ada masalah yang saya dapat aduan tadi daripada Grab dan sebagainya. Baik, kalau nak kongsi pengalaman saya tentang sebagai setpon, nanti saya kongsi dalam program lain. Saya cerita daripada awal. Banyak perkara-perkara yang boleh kita kongsi secara bersama. Bukan nak cari salah siapa, tapi cerita pengalaman kita untuk dilihat. Tak spesial kita terima, betul tak kan? Mungkin kadang-kadang orang tak boleh terima. Itu up to kita kerana ini negara demokrasi. Baik, menteri ramai tapi natijahnya masalah rakyat tak pernah berkurang. Saya cukup setuju dengan perkataan 70 orang. Yalah, rakyat sekarang tak ada kerja, tak ada gaji. Tapi menteri tetap kerja ada, gaji pun ada. Nah, dia orang tak payah susah, tak payah susah. Nak susah apa kan? Gaji ada, kita masalah kan. Nak minum air pun dah gula dah tak ada lah. Minum kopi O kelat kan. Rasa tak manis, gula dia tak ada kan. Jadi itu perkara-perkara yang menjadi masalah besar kepada rakyat sekarang ni. Baik, Muhammad Ali, okey dah baca tadi. Hairul Anwar tak masa-masa apa ni? PM nak buat dewan kat Paguh. Iyalah. Dewan Parlimen dia orang kata kena gantung, Dewan Paguh boleh buat. Berterabur asyik keluk-kelek. Sekejap dilarang, sekejap boleh. Betul, rakyat pening sekarang ni. Pening. Apa keputusan ni? Rahman Ramli, asas untuk rakyat perlu dipersantunkan, bukan dipermainkan. Terutamanya pendidikan budak di sekolah wajib dilihat dengan serius. Saya cukup setuju. Kita bimbang benda ni lah. Kita bimbang benda ni akan mengubah cara hidup, cara pembelajaran yang akhirnya memberi kesan kepada anak-anak kita. Ramai duk tai chi politik tak habis-habis, walhal masalah rakyat semakin membiak tanpa terkawal. Azwan, betul. Jadi politik jugalah, tapi masalah yang kita kena angkat untuk diperbincangkan adalah masalah rakyat.
Banyak perkara-perkara lain yang kita kena bincang tentang masalah rakyat, kerana itu adalah tanggungjawab semua. Tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Baik, tadi saya dah cakap tentang kesusahan rakyat, lepas tu bebanan kewangan, walaupun bantuan kerajaan ni dia ada berbentuk cash tetapi berbentuk tunai, tapi ialah ada langkah sementara yang tidak cukup untuk menyambung kehidupan 1 tahun ataupun 2 tahun akan datang. Dan ini perkara-perkara yang harus diberi perhatian yang serius. Dalam masa yang sama, saya juga bangkitkan masalah yang dialami oleh pemandu-pemandu Grab seperti yang saya sebutkan tadi, dan telah diketengahkan juga oleh banyak pihak tentang permasalahan ini, yang mana kalau tak dibendung, kalau tak diatasi segera, maka ianya akhirnya akan menimbulkan banyak lagi masalah-masalah yang mungkin akan terpaksa dihadapi oleh kerajaan masa kini. Baik, ini yang saya nak baca apa yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Najib tentang gantung parlimen ini. Datuk Seri Najib mencabar Menteri Kewangan Wabi Zafrul menamakan negara dalam dunia yang gantung parlimen atas alasan mahu hadapi COVID-19. Jadi ini sindiran tajam yang diberikan oleh Datuk Seri Najib di media sosial. Darurat diisiakan di negara lain bermaksud untuk memberi kuasa kepada kerajaan kerana mereka tidak punya akhta seperti di Malaysia. Ini kata Datuk Seri Najib, dan tidak tepat nak samakan Malaysia dengan 80 negara lain yang istihad darurat kerana ancaman COVID-19. Ini kenyataan yang perlu juga kita renung, apakah ia memerlukan kita untuk berbahas, berbicara secara bersama. Jangan tengok apa yang sedang dialami oleh Datuk Seri Najib, tapi tengok apa perkara yang dibangkitkan untuk kepentingan rakyat dan kepentingan ramai di negara kita. Itu perkara-perkara yang sering dibincangkan dan dikaitkan dengan kerajaan yang ada. Kita dah pukul berapa, Ing? Sekarang pukul berapa, Ing? 5.57. Kita dah hampir sejam walaupun kita bermula lewat. Saya bagi Chan ada 5, 6, 7 minit lagi, kita berhentilah. Simpati dengan rakyat, Datuk Madri Misa. Tapi nak buat macam mana? 70 menteri pun dilantik dengan rasuah jawatan saja, layan dan sabar je lah. Yalah, boleh sabar banyak kan kita. Sabar rotun. Sabar ni bagus. Kata orang Jawa, sabar itu subur. Tak sabar itu masuk kubur. Betul juga kan. M. Hairi M. Hassan, PM Itali letak jawatan bila tiada majoriti. Okey, terima kasih atas information tu, Hairi. Hussein Ejen Pelancongan, insya-Allah kita balas dalam PRU 15 nanti. Itu saya kata. Saya kata ini silent yang diam, yang berhujah secara dalaman, yang nak hukum kerajaan yang ada ni kerana tak ambil peduli kepada mereka. Ini yang sebenarnya yang jadi masalah. Bila ini berlaku, rakyat menangis di dalam. Rakyat akan berkata-kata dalam keadaan yang sedih. Semua apa yang diusahakan telah gagal. Kita fahamlah COVID ni tak siapa pun minta. Kerajaan sekarang pun tak minta COVID. Tapi mesti ada solusinya untuk mengatasi permasalahan sekurang-kurangnya tidak terlalu membebankan rakyat. Fikirlah macam mana nak buat. Kerana kita berada di situ, kita kena fikir. Bukan kita duduk situ, kita suruh orang fikir, tak kena lah. Baik-baik orang tu jadi duduk kat situ. Baik, Alidan Judani, wajar kedarurat dilaksanakan sedangkan dalam masa yang sama PKP yang sudah pun dilaksanakan. Adakah ini darurat untuk jawatan PM untuk dipertahankan? Ramai pihak dah mempersoalkan ini. Saya yakin saudara Ali Dan pun dah baca. Cuma telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Maka akhirnya kita kena patuh kerana kita berdasarkan kepada ketaatan ataupun tak setia kepada raja kita. Jadi apapun ada proses-proses yang boleh dikemukakan untuk rayuan dan sebagainya. Jadi ini beberapa yang boleh dipertimbangkan. Biarlah kita gunakan saluran yang betul. Cuma satu perkara yang kita nak highlight ataupun kita timbulkan, yang paling utama sekali, buatlah apa jua tapi rakyat mesti diutamakan. Rakyat mesti berada di peringkat yang paling tinggi. Kerana tanpa rakyat tak ada seorang pun yang boleh duduk
dipesadar sebagai menteri, timbalan menteri, sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Ini kita kena ingat kerana kuasa rakyat, kuasa veto kuasa rakyat ni. Dia akan boleh lakukan apa saja dalam pilihan raya akan datang. Baik, saya rasa itu saja kot. Tak ada lagi komen-komen. Terima kasihlah yang bersama saya untuk dengar sembang petang ni. Yang baik itu ambil, yang tak baik itu jangan ambil. Kerana yang tak baik itu siapa nak ambil, yang buruk tu jadikan apa ni lah. Yang segala yang benar tu datang daripada Allah, yang tak benar itu datang daripada saya, kelemahan saya. Anda harap bolehlah bagi idea kepada PVC. Tak kisahlah dalam kita ada itu ruang komen tu, dia orang boleh komen setiap masa. Boleh komen lah. Hantar apa saja persoalan. Kita mungkin akan cari jalan bagaimana nak bersama-sama dengan rakyat. Saya lebih berpihak pada suara rakyat lah, kerana kita nak tahu apa masalah yang rakyat sedang hadapi. Janganlah sampai goreng pisang pun kita tak boleh nak jual, kan? Sampai kita biarkan rakyat susah. Tapi saya tak boleh nak gambarkan lah, sebab saya dah hadapi. Itu saya, mungkin orang lain pun sama hadapi kesulitan. Saya sembang dengan yang jual goreng pisang, nak menangis pun ada dia orang sebenarnya tu. Dia kata dia nak dapat bekalan pun susah. Dapat pisang pula, saya tengok goreng, ya Allah, pisang yang kelas dia dah berbeza dengan dulu kan. Yang terkiput-kiput, saya tanya kenapa macam ni punya pisang. Ya ni yang ada tu, ya. Yang ni yang kami boleh jual pun tak apalah, saya pun beli, janji kita tolong dia. Dan kalau kita yang mampu untuk beli tak tolong, jadi macam mana? Baik, itu saja kot. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Doa saya semoga sahabat-sahabat saya yang menyaksikan PVC TV, sahabat-sahabat saya di media maya berada dalam keadaan sejahtera hendaknya, dan jaga diri, jaga keluarga, supaya kita hidup tenteram dan aman damai, dan kita hadapi apa jua masalah yang timbul dengan dada yang terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.